Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam kelas untuk subjek mata pelajaran Tauhid untuk minggu ini. Jadi untuk minggu ini kita masih lagi dalam tajuk yang sama, iaitu Aqidatus Sahih, yang mana kita akan sambung je pada muka surat 4, sambungan daripada tajuk Aqidatus Sahihah ni. Okey, kemudian kita akan tengok beberapa lagi sambungan dia dan kita akan bagi latihan lah untuk minggu ni. Jadi InsyaAllah pelajar-pelajar boleh buka muka surat 4. Kemudian macam biasalah bersedia dengan pen untuk tulis makna. Okay. Jadi kalau pelajar-pelajar dah ada dah, semua buku teks dah ada, pen dah ada, kita boleh mula insyaAllah. Okay, baik. Tengok pada muka surat 4. Bermula dengan tajuk Mumayyizatu Aqidatu Islamiyah. Iaitu maksudnya ciri-ciri akidah Islamiyah. Ya, ciri-ciri akidah Islamiyah. Okay, boleh tengok ada macam perteminda di situ. Tengok yang tengah dia kata inna fil aqidatu islamiyah mizayan la tumasiluha al aqaidul ukhra minha. Okay, dia kata apa? Sesungguhnya dalam akidah Islamiyah, inna fil aqidatu islamiyah, sesungguhnya dalam akidah Islamiyah mizayan la tumasiluha al aqaidul ukhra. Ada apa? Ada ciri yang tidak menyamai dengan akidah-akidah yang lain. Ya, maksudnya akidah Islam ni ciri-cirinya tak sama dengan akidah-akidah yang lain. Akidah-akidah yang lain ni akidah apa? Akidah agama-agama yang lain ataupun akidah budaya-budaya yang lain. Termasuklah dalam budaya orang Melayu kita sendiri. Dia tak sama dengan akidah Islam. Antaranya, antaranya, situ saya tidak terjemahkan. Jadi tulis antaranya. Okey, antaranya apa? Kat sini ada 4. Kita tengok dalam buku teks ada 4. Kita tengok satu persatu. Yang pertamanya, innaha aqidatu wadihah basitah. Dia kata apa? Sesungguhnya ianya akidah yang jelas dan mudah. Akidah Islam ni satu akidah yang jelas, yang terang. Maksudnya nak suruh buat apa? Beriman bahawa Allah itu Esa. Itu. Nak apa lagi? Beriman bahawa Nabi Muhammad ni pesuruh Allah. Begitu juga dengan rasul-rasul yang lain. Dia adalah membawa utusan Allah. Mereka adalah utusan Allah. Membawa risalah Allah. Kalau Nabi Muhammad, dibawa Al-Quran. Dan juga mudah. Islam ni, kepercayaan tak Islam ni mudah. Jelas, senang. Apa yang kita perlu pandukan? Al-Quran. Okay? Siapa yang mengajar kita tentang Islam? Nabi Muhammad SAW. Kita dah tahu benda yang mudah dan jelas. Okey. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tengok belah kiri dia tu. Innaha aqidatu sabitahu muhaddadah. Dia kata sesungguhnya akidah itu tetap. Akidah Islam ni satu akidah yang tetap. Dia tidak berubah. Yang khusus. Dia ada pengkhususan dia. Dia ada khusus lah. Kita panggil khusus. Ada kata apa? Ketetapan dia dah. Apa dia? Yang mana ditetapkan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi. Dan dia tidak berubah. Kepercayaan Islam ni tak akan berubah. Keesaan Allah tu tak akan berubah. Kan? Rasul yang wajib diketahui 25 orang. Tak akan berubah sampailah hari kiamat. Okey. Yang mana la ziyadata fiha wala nuqsan, yang tiada penambahan atau pengurangan. Akidah Islam ni apa yang diajar dalam Al-Quran, apa yang dah ditulis dalam hadis, tak ada dah penambahan ataupun pengurangan. Tak ada dah benda-benda baru yang lain. Okey, itu adalah ciri-ciri yang ada, hanya ada pada akidah Islam. Tidak ada pada akidah agama-agama lain. Baik, seterusnya yang ketiga, innaha tatahadda bil fitratil insaniyah. Tatahadda. Sesungguhnya ia bertepatan dengan fitrah manusia. Akidah ataupun kepercayaan dalam Islam ni bertepatan dengan fitrah manusia. Akidah maksudnya kepercayaan tadi lah. Kan? Manusia boleh terima. Maksudnya fitrah ni adalah sifat semula jadi manusia. Ianya tidak lari daripada sifat semula jadi manusia. Boleh terima. Manusia boleh terima perkara tersebut. Okey. Yang keempat, la tajida fiha ifratan wala tafritan. Dia kata apa? La tajida fiha. Tidak terdapat padanya ifratan. Unsur yang berlebihan. Perkara-perkara yang melampau tak ada. Tak ada dalam Islam.
Satu, dia suruh percaya benda-benda yang tak boleh diterima akal, tak ada. Wala tafritan, dan tidak keterlaluan. Apa yang Allah suruh kita percaya tidaklah satu benda yang keterlaluan. Apa yang Allah suruh kita beriman dengannya tidaklah benda yang keterlaluan. Kan? Allah suruh beriman dengan apa? Nabi Muhammad ni Rasul yang terakhir. Boleh terima, semua boleh terima. Okey. Nanti adanya hari kiamat. Ya, benda yang tidak keterlaluan. Setiap permulaan mesti ada pengakhiran. Betul tak? Itu maksudnya kepercayaan yang tak ada satu benda, unsur yang berlebihan, melampau. Okey. Baik. Okey, selesai di muka surat 4, kita masuk kepada muka surat 5. Okey, muka surat 5 ni adalah asaru inhiraf. Boleh tengok tajuk atas tu. Asaru inhiraf anil aqidatul islamiyah. Apa dia? Tanda-tanda pengabaian akidah Islam. Ada tanda-tanda bila kita mengabaikan akidah Islam, kita tinggalkan kepercayaan Islam ni, akan berlaku beberapa perkara. Kita akan tengok. Kita tengok buku teks korang. Yang pertama dia kata apa? Manil ladzi yanharifu an hadhil aqidatil azimah. Dia kata apa? Manil ladzi, barang siapa yang mengabaikan. Cuba terjemahan. Barang siapa yang mengabaikan akidah yang mulia ini, apa yang berlaku? Saufa annahu yaqa'u fi ahwalil al-atiyah. Apa dia cakap? Dia akan jatuh ke dalam perkara-perkara yang berikut. Ada 5 perkara bawah ni kan. Ya. Jadi dia akan saufa annahu yaqa'a fil ahwal al-atiyah. Dia akan jatuh ke dalam perkara-perkara yang berikut. So kita tengok satu persatu. Yang pertama, qama ala mahzurat wal ahwamu wal khurafat. Yang pertama dia akan jadi apa? Dia akan berada di atas perkara yang dilarang dan hayalan serta khurafat. Ya, orang ni tadi dia akan buat. Berada ni maksudnya dia akan buatlah perkara-perkara yang dilarang dan hayalan, benda yang tak real. Contohnya percaya hantu. Kan? Benda yang tak ada, tak wujud pun. Ya, percaya kepada sama zaman sekarang ni digembar-gemburkan dengan zombie dan sebagainya kan. Zombie kan. Mana datang zombie? Ada tak dulu cerita pasal zombie? Tak ada kan. Kita dah belajar tadi akidah Islam ni satu benda yang tetap. Kepercayaan kita tetap. Kalau hantu tu tak ada, sampai sudahlah tak ada hantu. Okey, yang ada hanyalah jin dan syaitan yang mengganggu manusia. Perkara ni yang tak boleh. Maksudnya kalau orang meninggalkan, orang yang percaya perkara-perkara ni, dia dah masuk pada perkara yang dilarang dan khurafat ni, maka dia menunjukkan bahawa orang ni telah meninggalkan akidah Islam. Okey. Apa lagi perkara-perkara yang ni, memuja kubur dan sebagainya. Benda-benda khurafat tu. Okey, yang kedua apa yang berlaku? Dama ala mukhalafatu awamirillah wa nawahihi. Dia akan apa? Kekal. Orang tadi dia akan kekal dalam menyalahi perintah Allah. Menyalahi perintah Allah ni dia melanggar perintah Allah. Dia tak buat. Perintah tu untuk dibuat, tapi dia tak buat. Serta larangannya, dia menyalahi larangan ni supaya tak buat, tapi dia buat. Ini tanda-tanda orang yang meninggalkan akidah Islam. Sepatutnya dia yakin dan percaya bahawa penyakit ni semua datang daripada Allah. Rezeki semua datang daripada Allah. Jadi bila dia tak percaya tu, maka berlakulah perkara-perkara seperti pergi jumpa bomoh kan. Minta duit, minta murah rezeki lah, minta minyak pengasih, minta apa lagi, minta sakit kawan tu, minta kesembuhan, pergi jumpa bomoh, nak merawat dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang menyalahi perintah Allah. Perintah Allah, so yakin bahawa doa pada Allah ikhtiar lah dengan cara yang betul. Tapi dia tidak, dia pergi jumpa bomoh. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga adalah mala ila a'malil kufri wal bid'ah. Apa yang berlaku pada dia? Cenderung kepada amalan kafir dan bid'ah. Orang ni tadi akan cenderung, dia akan mendekati amalan-amalan orang kafir dan juga bid'ah. Banyaklah amalan-amalan orang kafir. Contohnya pujaan memuja kubur sebagai contoh. Kalau memuja kubur ni jadi macam orang Cina lah, yang percaya nenek moyang kan, dia punya tokong kan depan kedai tu kan. Dia percayalah ada nenek moyang dia akan mengabulkan doa-doa dia. Cuma beza dengan, ada beza ke dengan orang memuja kubur? Tak ada beza. Nanti kalau sampai satu hari orang kata boleh adalah Islam ni memuja kubur, janganlah korang percaya.
Itulah salah satu daripada amal-amal orang kafir. Menyembah berhala dan sebagainya. Sama lah dengan orang kita pergi ke busut semut, tahu? Ataupun pergi dalam gua bertapa dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang menjanggahi akidah Islam. Dan juga bid'ah. Benda-benda bid'ah ni benda yang tak diajar dalam agama. Tak boleh buat. Benda bid'ah. Okey. Yang keempat, faqada minhu syu'uri mahabbatillahi wa rasulih. Apa yang berlaku pada dia? Hilang darinya perasaan mencintai Allah dan Rasulnya. Dah tak mencintai Allah dan Rasulnya. Dia lebih mencintai kebendaan. Dia lebih percaya kepada tangkal dia dan sebagainya. Sepatutnya dia mencintai Allah lebih daripada yang lainnya. Tapi orang yang dah tak ikut akidah Islam ni, dia akan cinta benda lain. Cinta pada harta. Cinta pada manusia dan sebagainya. Idola K-pop dan sebagainya tu yang gila-gila sangat tu. Bila orang kecam kumpulan K-pop tu, dia pun nak sama jadi gila, marah balik. Maka perkara-perkara itu tak patut. Lantaklah orang nak kritik K-pop tu dan sebagainya, kita jangan tak sibuk. Nak minat sikit-sikit tu boleh, jangan melampau. Yang kelima, dakhalan nar jahannam khalidan fiha. Nanti yang akhirnya apa berlaku? Masuk neraka jahannam serta kekal di dalamnya. Orang-orang macam ni tadi ni, yang mempunyai ciri-ciri atas tadi, akhir sekali apa yang berlaku kat dia? Masuk neraka jahannam. Neraka jahannam ni adalah neraka yang paling bawah sekali, paling dalam sekali. Untuk manusia yang paling engkar, yang munafik, yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kekal sampai bila-bila. Kekal duduk dalam tu. Maka janganlah kita menyeleweng dan mengabaikan akidah Islam. Okey, baik. Selesai pembelajaran untuk minggu ni. Jadi ini adalah kerja dan tugasan untuk pelajar. Yang pertamanya adalah salin makna dalam buku teks. Yang kedua, buat latihan pada muka surat 5 dalam buku tulis. Salin makna tadi lah. Makna yang memula tadi kita terjemahkan tadi, salin dalam buku teks. Dan yang kedua, korang buat latihan dalam buku teks muka surat 5 tu. Dia tulis at-tadribat tu kan. Nampak kan? Yang bawah tu. Nampak kan? Buat latihan tu. Tulis dalam buku tulis. Kemudian dah siap dua-dua tu, snapkan gambar kedua-duanya dah hantar pada saya. WhatsApp. Okay. Kemudian siapa yang boleh send latihan dalam format PDF, lagi digalakkan. Format PDF ni macam mana? Yang buat dalam komputer. Siapa yang buat dalam laptop ke, komputer ke, pakai Microsoft Word tu, boleh hantar pada saya pun boleh. Tak ada masalah. WhatsApp je. Okay. Baik. Ni adalah terjemahan untuk latihan muka surat 5 tu. Nanti kau tak faham lah nak kena buat apa. Soalan ni tanya apa, Ustaz? Ini dia. Yang pertama dia tanya, soalan pertama dia tanya, apakah maksud akidah pada bahasa dan istilah? Nanti korang tulis jawapan, satu yang lugatan, bahasa, satu yang istilahan, tu istilah. Okay. Yang kedua, dia kata senaraikan kepentingan berpegang dengan akidah yang benar. Senaraikan 3 sahaja ya. Kepentingan berpegang akidah tamasuk bil aqidatu as-sahihah. Saya ambil 3. Yang ketiga, ada dibagi kenyataan memula. Sesungguhnya akidah itu asas bagi agama. Innal aqidatu asasuddin. Sesungguhnya akidah itu asas bagi agama. Jadi apa yang dia nak suruh kamu buat? Dia suruh kamu tuliskan ayat Al-Quran yang berkaitan. Kan kita belajar dalam tamasuk bil aqidatu sahihah, kan ciri-ciri itu ada kan? Satu ciri-ciri itu ada ayat Al-Quran. Okay. Pilih mana satu yang berkaitan dengan akidah itu asas bagi agama. Soalan yang keempat, tuliskan ciri-ciri akidah Islam. Tulislah banyak mana yang kau mampu. Ada berapa je pun. Ada 4 je kan. Tulis 4. Yang kelima, senaraikan 3 dari kesan mengabaikan akidah Islam yang kita belajar tadi. Senaraikan 3 daripada kesan-kesan mengabaikan keakidah Islam. Jadi selesai untuk minggu ni. Jadi harap pelajar boleh buat dan siapkan. Apa-apa soalan boleh tanya saya. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.